Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأدلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali kita rafa'kan kesyukuran alhamdulillah. Beramal kita dengan satu daripada ayat Al-Quran. Fa idza faraghta fansab. Dengan maksud apabila kamu telah melakukan satu amal ibadah, maka jangan berhenti, lakukanlah amal ibadah yang seterusnya. Alhamdulillah. Kali kedua saya datang sini. Kali pertama datang itu tak sangka boleh datang kali kedua. Masa tu keputusan tidak dibuat lagi. Jadi bila setelah duduk sini berapa? 2 minggu kot. Lebih kurang. Maka keputusan katanya kita punya negara makin teruk kan dari segi ni. Maka saya mengambil keputusan untuk duduk sini sampai tahun depan. Itu yang boleh ada kali kedua ni. Sampai tahun depan lah. Sebab kalau dah keluar daripada Pahang tak boleh masuk dah. Sebab dia nak kekalkan kosong tu kan. Kalau dah duduk kat dalam tak apa. Tambah-tambah dah lebih daripada waktu Waktu 14 hari tu lah. Jadi boleh je keluar, tapi nak masuk memang tak lah. Jadi tempat lain masjid tutup, tempat lain. Jadi kita ni hidup kita daripada kecil sampai besar dengan masjid surau. Tiba-tiba masjid surau tutup. Oh tak boleh, jam. Tak boleh. Sanggup lah tinggal rumah. Sanggup lah duduk sini. Duduk sinilah sekarang ni. Dah jadi orang Kuantan lah senang cerita. Dah boleh kata mengaku orang Kuantan lah. Jadi kali pertama datang hari itu kita bincang berkaitan dengan beberapa perkara. Saya sempat tengok rakaman lepas yang baru ni, berkaitan dengan apa supaya kalau boleh nak biar ada kesinambungan, ada sambung macam tu kan. Walaupun waktu tu tak sangka nak sambung. Kita bahas macam-macam perkara, antaranya perkara yang wajib, fardu ain, wajib belajar yang mana sunat, yang mana wajib, yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah. Kita bincang berkaitan dengan ketuhanan, sifat-sifat kesempurnaan Allah sikit dalam masa 20 minit. Saya cek balik tadi sebelum datang tadi. Sebab tak ingat topik kita sebelum ni. Tapi dengar balik, nasib baiklah ada rakaman. Kemudian kita bincang sikit berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Dan yang last sekali, dah dekat-dekat sejam dah waktu tu. Dalam 5 minit terakhir, kita bincang berkaitan dengan tasawuf, penjagaan hati, sifat mazmumah, mahmudah. Tapi pendek sangat. Sekadar sekali lalu je. Saya rasa boleh kita sambung di situ sikit lagi. Berkaitan dengan dalaman kita, keikhlasan kita tu. Ikhlas kita ni ataupun kita beribadah ni. Kerana mana? Kerana siapa? Kerana Allah sungguh-sungguh. Sekadar kita kata kerana Allah. Kerana Allah ke? Ya ke? Mungkin juga kita je kata kerana Allah, sebenarnya kerana makhluk. Mungkin juga macam tu. Kita bahas beberapa perkara. Yang mana hadis yang sangat masyhur dipanggil hadis Jibril, hadis yang sangat panjang. Yang mana Jibril datang jumpa Nabi SAW ketika itu sedang duduk berhalaqah, duduk mengajar para sahabat. Datangnya Jibril menyerupai seorang lelaki. Sayyidina Umar Al-Khattab dia cerita bahawasanya pada satu hari dia kata, kami sedang duduk bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang lelaki. Saya boleh baca lah sekali lalu hadis ni, tapi kita tak syarah habis lah.
Kita ambil yang bahagian hujung je, tapi saya baca daripada awal. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dzata yawmin idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Nah, ini kita akan bahas malam ni. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hadis tadi panjang. Yang kita nak bahas yang ujung ni, iaitu hadis, daripada hadis ni lah keluarnya rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Tiga perkara. Yang mana rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Yang mana rukun iman, rukun Islam kita tahu mengucap 2 kalimah syahadah dan sebagainya kan, yang kita tahu tu. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, dia panggil rukun Islam. Kita panggil rukun Islam. Yang mana dapat rukun Islam tu? Mana dapat 1 2 3 4 5? Ada daripada hadis ni. Kemudian rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, qada dan qadar. 6 tu daripada mana? Daripada ni juga. Tapi perbahasannya panjanglah. Kemudian Jibril tanya lagi yang ketiga. Jibril yang tanya tu, Nabi jawab. Kemudian tanya berkaitan dengan ihsan. Inilah. Apakah dia ihsan? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maksudnya ihsan tu adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tak mampu rasa macam tu, ketahuilah Allah melihatmu. Jadi inilah perbahasan ihsan, yang adalah perbahasan berkaitan dengan dalaman, sifat mazmumah, mahmudah, ikhlas dan sebagainya. Dan setiap orang dia mesti melunaskan hak-hak ubudiyah, iaitu hak hamba kepada Tuhannya. Kita biasa terjemah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Biasa sebut ibadah, bahasa Melayu ada problem sikit. Sebab apa bahasa Melayu problem? Sebab bahasa Melayu ni banyak ambil bahasa Arab. Itu problem. Kalau bahasa Cina, bahasa India tak problem. Sebab dia tak ada ambil, ada orang India ambil bahasa Arab jadi bahasa dia. Mana ada? Orang Cina ambil bahasa Arab jadi bahasa dia. Mana ada? Kalau dia sebut bahasa Arab, mana bahasa Arab? Beza kita. Kita bahasa Inggeris pun kita ambil jadi bahasa kita kan. Globalisasi tu bahasa apa? Jadi Melayu dah sebenarnya. Bahasa Inggeris tu. Banyak lagi kalau kita ambil. Imam bahasa apa? Bahasa Arab lah. Jadi bahasa kita ni. Makmum tu macam-macam. Jemaah bahasa Arab. Jadi masalah kita orang Melayu ni, bukan masalah orang Melayu lah, masalah bahasa kita ni, sebab kita ada ambil bahasa yang lain. Bahasa India kita ambil. Saya pernah bercakap dengan seorang tu masa waktu aktif sikit lah dalam tabligh dulu, lama dah. Saya pergi bercampur dengan orang Kerala dekat Tamil Nadu tu bawah. India lah senang kita. Tapi kat situ mazhab Syafi'i. Kebanyakan India ni dia mazhab Hanafi, tapi yang itu mazhab Syafi'i. Kita tak kerti bercakap, itik ngayang nak bercakap. Apa tak faham. Tapi bila kita kaji balik, kita cuba tanya, rupanya ada bahasa-bahasa Melayu yang dia ambil bahasa India pun ada. Antaranya yang saya ingat warna. Kita warna, dong warna. Kita ambil bahasa India. Jadi bahasa Cina, paling banyak sekali bahasa orang putih dengan bahasa Arab. Itu paling banyak. Ambil bahasa orang jadikan bahasa kita. Jadi bila dah jadi bahasa kita, soalannya satu. Makna tu ambil makna asal ke tak? Bahasa dah ambil dah, makna. Itu problem tu. Makna kita tak ambil makna asal. Kita letak makna kita sendiri. Kan? Kita letak makna kita sendiri. Bila kita kata sebut imam sembahyang. Sedangkan maksud imam dalam bahasa Arab adalah ketua. Jadi kalau datang ketua kampung, kita kata imam datang. Tu bukan imam, tu ketua kampung. Nampak problem kita. Sebab kita ambil bahasa orang, kita letak ini je maksud yang kita ambil bahasa tu. Yang lain bukan. Sedangkan bahasa asal maksudnya luas. Jadi
Jadi oleh kerana itu sama juga rakyat. Bahasa Arab juga rakyat. Sama banyak kita ambil bahasa. Dan masalahnya ambil tak ada masalah. Makna tu. Makna. Jadi bila kita kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia, ya Quran tu, melainkan liya'budun. Liya'budun tu kita terjemahkan kepada beribadah kepadaku. Kan? Beribadah tu juga bahasa Arab. Tapi maksud ibadah kita apa? Adakah kita ambil ibadah bahasa Arab punya ataupun ibadah bahasa Melayu? Bahasa Melayu lah. Maksud ibadah sembahyang bang lah kita kata. Sembahyang bang, puasa, itulah ibadah. Sedangkan maksud asal bukan tu aja, maksud asal lebih luas. Macam fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah dah jadi bahasa Melayu. Fitnah yang kita ambil tu ikut ambil bahasa asal ke kita ambil bahasa kita punya. Kita punya fitnah tu pun bohong. Sedangkan bahasa asal maksudnya fitnah tu antaranya bohong, tapi makna asal fitnah adalah ujian. Bukan bohong. Tapi nampak kita ambil bahasa orang, bahasa lain, kita letak bahasa kita, makna kita sendiri. Kesian Tuhan punya bahasa. Jadi bila dalam masalah dalam hukum syarak, dalam menterjemahkan ayat Quran, hadis dan hukum-hukum syarak, jadi kita akan jadi salah letak. Sebab kita punya makna tu problem, maksud yang kita ambil tu. Jadi liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan liya'budun, beribadah kita kata. Dan ibadah tu kita telah modify ibadah asal. Liya'budun tu abdi, ibadah asal kita dah modify dan kita dah letak makna ibadah adalah sembahyang bang. Maksud sembahyang bang tu sembahyang puasa zakat tu lah yang ibadah. Sedangkan maksud ibadah tu bukan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins, tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan liya'budun, abdi. Menjadi abdi. Menjadi hamba abdi. Sama juga. Hamba abdi itu kita dah ambil bahasa Arab juga. Apa hamba abdi? Yang duk lelong, Piramli duk lelong, tung tu lah hamba abdi. Jadi abdi itu apa? Hamba abdi. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan jadi hamba abdi. Macam mana nak jadi hamba abdi? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba abdi. Jangan kita ambil ibadah sembahyang apa. Tidak. Itu bukan tujuan kita diciptakan. Itu kewajipan kita. Kewajipan kita beribadah yang mana wajib, yang mana sunat. Itu bukan tujuan kita dicipta. Tujuan kita dicipta lain. Yang tadi tu, bila kita dah dicipta, kita ada tanggungjawab. Hukum syarak yang kita kena buat sembahyang bang, kita panggil tadi tu. Jadi apa maksud tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan jadi hamba abdi? Kena jadi hamba abdi. Macam mana nak jadi hamba abdi? Syarat pertama nak jadi hamba abdi kena ada tuan. Ada tuan baru boleh jadi hamba. Tak ada tuan tak boleh jadi hamba. Tuan orang dulu 300 tahun lepas, tuan-tuannya ta waw alif nun. Asalnya ta waw ha alif. Tuha. Tu asal bahasa Melayu tu. Kemudian lama-lama jadi ta waw alif nun, tuan. Lama-lama jadi ta waw ha alif nun. Tuan tambah tuha. Tuha ni tua. Sekarang jadi maksudnya tua. Dulu tuha dan tuan. Oh, maksud dah lah tuha, maksudnya tua. Tuan pula tu. Gabung dua nama Tuhan. Itu yang Tuhan. Tapi dari segi nisbah Tuhan, tak adalah tua tu maksud tua, tak adalah maksud nama. Dan dia tuan. Jadi kita nak jadi abdi, kita kena kenal, kita kena ada tuan. Ataupun bahasa kita sekarang, Tuhan. Macam mana kita nak ada Tuhan? Kita kena kenal Tuhan. Baru bila kita kenal, oh ini Tuhan, automatik kita jadi hamba. Kita tak kenal Tuhan, kitalah jadi Tuhan. Jadi itu tujuan kita diciptakan. Jadi bila kita ni namanya hamba abdi, yang mana kita ada Tuhan, dan Tuhan pula kita kenal, setiap orang mestilah memberi hak-hak ketuhanan tadi. Hak-hak Tuhan, sebab kita dah hamba, mestilah Tuhan kita dia ada hak kat atas kita. Sebab kita abdi kan. Mana boleh buat suka-suka hati. Kening boleh cukup. Balik ni jadi cukup kening. Tak boleh. Ada hak-hak ketuhanan. Maksudnya ini bukan kau punya. Kau kata je kening, ni kening aku, suka hati aku lah. Kau kata, tapi ni bukan kau punya. Sebab balik ni tak boleh cukup, haram. Kan? Mana boleh cukup kening? Kata dia punya. Oh, dia ada hak-hak Tuhan.
Tu baru yang simple. Ada lagi yang lebih besar daripada tu lagi. Tu baru benda kecil. Jadi pergi-pergi balik-balik tiba-tiba nak tidur daripada malam sampai ke pagi, bangun pukul 9. Tak boleh. Ada hak-hak ketuhanan yang perlu dilunaskan. Sebab dah kita kata kita ni hamba abdi. Habis orang yang tak semayang, tak peduli tu, dia tak ada Tuhan. Dia tak kenal Tuhan dan dikiranya dia tak ada Tuhan. Dia tidak bertuhankan. Sebab nak jadi nak ada Tuhan kena jadi hamba. Nak jadi hamba kena kenal Tuhan. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan setiap hamba dia mesti melakukan hak-hak ketuhanan. Hak-hak kepada Tuhannya. Dia mesti melunaskan hak-hak ubudiyah. Kalau bahasa Arab macam itulah bunyinya. Dan buat tu semata-mata kerana Allah. Tak boleh kerana yang lain. Ni baru kita masuk bahasan tasawuf sikit lah. Sikit aja, tak dalam pun. Jadi maknanya apa sahaja kita buat yang kita panggil ibadah tadi tu, ibadah zahir tadi tu, mesti semata-mata kerana Tuhan kita. Kerana Tuhan, kerana Allah, lillahi ta'ala. Jadi kalaulah kita buat sesuatu tapi kita nak kepada ganjaran dunia, nak juga sesuatu yang bukan lillahi ta'ala, ada juga. Adakah kita namanya tak ikhlas? Kat sini kita akan bahas yang mana dalam kitab hikam syarah Tuanku Pula Manis, ibadah kerana mengharapkan sesuatu yang lain belum tentu dia tak ikhlas. Belum tentu. Kalau kita kata, kau buat bukan lillahi ta'ala, kau sebab nak benda lain, tak ikhlas. Betul. Tapi belum tentu. Kadang-kadang nak yang lain tu juga tetap nama ikhlas. Yang kita nak bahas hari ni, iaitu jika dia buat sesuatu, kita tengok neraka adalah makhluk Allah ke neraka adalah Tuhan? Tak mungkin lah. Ada orang fikir macam tu, neraka Tuhan ke? Tidak. Pasti neraka adalah makhluk. Apa maksud makhluk? Dia dijadikan oleh Khalik, pencipta. Allah mencipta neraka, Allah mencipta syurga. Secara automatik yang dicipta tu namanya makhluk. Simple aja tu, semua mudah aja tu. Jadi syurga dan neraka adalah makhluk. Kalau kita sembahyang sunat lah, kita kata kita sembahyang sunat. Biasa kita tak sembahyang sunat. Tapi hari tu bapak mertua datang ke rumah. Lepas tu dia ajak, jom pergi surau, pergi masjid. Kita pun pergilah dengan dia. Kemudian lepas sembahyang tu, bapak mertua dia bangun sembahyang. Dia duduk kat depan, bapak mertua duduk kat tepi sana. Kalau dia tak sembahyang, malu lah. Dia pun sembahyang juga kau boleh. Dia buat tu lillahi ta'ala ke sebab dia tak pernah sembahyang sunat. Dia buat kerana orang lain. Lepas tu dia kata lillahi ta'ala. Itu satu keadaan. Kita tengok dulu satu-satu. Yang kedua, dia masuk, tiba ramai kat belakang untuk sembahyang sunat. Dia duduk di sini. Nak keluar tak boleh. Sempit. Nak keluar tak boleh. Katalah penuh. Katalah tak ada penjarakan ni kan. Semua sembahyang kat belakang. Nak keluar tak boleh. Alamak. Kalau aku takkan aku nak duduk menung macam tu. Leceh. Malu. Alang-alang. Sembahyang je lah. Lagi pun bukan boleh keluar pun. Dekat pintu penuh orang sembahyang. Sembahyang dia lillahi ta'ala ke tak? Kita boleh nampak. Jelas. Dan dia boleh sedar. Bukan lillahi ta'ala. Aku kan nak sembahyang pun. Tapi tak boleh keluar. Tapi malu Allah dengan bapak mertua. Malu macam tu. Lillahi ta'ala ke? Tidak. Itu bukan lillahi ta'ala. Jadi maksudnya kita buat sesuatu kerana makhluk tu yang nama bapak mertua. Yang makhluk yang bernama orang yang sembahyang sampai tutup ruang tak boleh keluar. Kerana mereka kita sembahyang. Kita kata macam tu kan? Okey. Macam mana kalau kita sembahyang, kita buat ibadah kerana kita nak syurga. Syurga juga adalah makhluk. Orang tu juga adalah makhluk. Bapak mertua adalah makhluk juga. Jika kita sembahyang kerana bapak mertua, dia nama tidak ikhlas. Macam mana kalau kita sembahyang kerana syurga? Syurga makhluk juga. Neraka, takut masuk neraka. Neraka juga makhluk. Adakah kita dikira tidak ikhlas kerana takut kepada makhluk? Kat sini bahas kena cantik sikit lah. Iaitu masih lagi dikira mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas, mereka yang sembahyang ataupun beribadah kerana mengharapkan balasan. Tapi tunggu dulu, balasan apa? Balasan yang dijanjikan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu, ibadah dan sebagainya, dan
Bersegeralah kamu dengan kamu ibadah tadi, syurga yang seluas langit dan bumi, uiddat fi'il madhi lil muttaqin, yang telah disediakan. Maknanya syurga dah ada. Jadi Allah kata dalam Quran, bersegera dengan kebaikan, sembahyang ibadah yang mana nanti kau akan dapat syurga seluas langit dan bumi. Maknanya Allah dah janjikanlah, Allah bagi. Jadi bila lah kita nak kepada yang Allah janjikan tadi, maka dia masih lagi termasuk dalam ikhlas. Bukan kata engkau nak kepada syurga, kan? Syurga adalah makhluk, engkau belum ikhlas. Tidak. Dia termasuk dalam mukhlisin, orang-orang yang ikhlas kerana ibadah dia tu kerana yang dijanjikan oleh Allah. Dalam Quran tulis macam-macam, dalam surah Waqiah dan sebagainya tulis macam-macam ada dalam Quran berkaitan dengan apabila buat kebaikan akan dapat syurga, cerita macam-macam. Kemudian kita terliur, bestnya. Kemudian bila kita terliur dan kita ibadah kerana kita nak yang dijanjikan, jadi salah pula. Pelik macam tu. Kalau macam tu kenapa janji? Baik jangan cakap. Jadi tujuan cakap dalam Quran, kena ada dalam Quran supaya kita terliur. Bila kita terliur, okeylah, sebab memang dijanjikan. Kita bukan nak yang lain. Kita nak yang memang Allah janjikan. Berbeza dengan kita sembahyang dengan bapak mertua tadi. Itu mana ada apa-apa. Yang ini Allah sendiri janjikan. Jadi bila kita nak kepada syurga, ataupun kita takut kepada neraka, ataupun kita buat kerana nak pahala, ataupun kita buat kerana takut dosa. Dosa juga adalah makhluk Allah, pahala juga adalah makhluk Allah. Kita buat sesuatu tu kerana makhluk Allah tu, masih lagi termasuk dalam golongan mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Bagi orang awam dah okey dah. Dah okey dah. Cuma dia ada satu lagi peringkat. Peringkat dia panggil peringkat muhibbin. Muhibbin peringkat orang yang gila bayang. Betul lah kot. Orang jatuh cinta. Dia pergi mana-mana, dia nampak aje dia jatuh cinta dengan siapa lah. Kalau dengan markah, dengan perempuan, tengok apa-apa semua nampak perempuan. Tiap-tiap hari kawan-kawan pun kena tengok gabung. Jadi tak tengok dia pun. Jadi sebab jatuh cinta. Tengok minum air nampak dalam tu. Apa nama tu? Makan tak kenyang, mandi tak basah. Gila bayang. Jadi ada orang yang gila bayang dengan Tuhannya. Peringkat ni namanya muhibbin. Dia tengok kat mana-mana, dia nampak Allah. Tapi maksud nampak tu bukan nampak lah. Maksud dia nampak perbuatan Allah, atau dia nampak kesan daripada perbuatan Allah. Iaitu dia tengok anak. Dia tengok anak dia nampak Allah. Maksud nampak Allah tu, Allah bagi aku anak, nikmatnya dapat anak, seronoknya. Dia nampak Allah lah istilahnya. Nampak ada tanda tu. Bukan nampak tu. Mana boleh nampak? Dia cuma nampak. Tengok kereta, nampak Allah. Syukur Allah bagi, orang lain naik gini, aku boleh naik gini harga. Macam tu. Pakai baju, nampak Allah. Tengok diri, nampak Allah. Tengok orang, nampak Allah. Nampak perbuatan ataupun kesan daripada perbuatan Allah. Nampak yang kita biasa baca, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Allah. Itulah maksud dia. Dalam hati dia Allah aja. Kenapa tengok tu Allah, tengok tu Allah. Tengok hujan Allah yang turunkan hujan. Kemudian hujan tu turun naik bumi jadi subur. Tengok apa-apa pun. Tengok virus. Kalau nampak kita takut pada virus, ingat pada Allah. Bukan takut kepada virus. Tak takut kepada Allah. Accident. Ini paling susah sekali ya. Dum. Nampak Allah juga. Boleh? Memang tak nampak, kurang hajar, kau tak kerti bagi signal. Ada nampak Allah. Tapi kalau nampak Allah, dia relax. Dia kata perbuatan Allah, kan semua takdir Allah. Semua kan qada dan qadar. Jadi kenapa nak cuma cakap awak salah ni, kita settle dekat balai ke, insurans ke, atau nak bayar ke, macam mana. Tapi tak payahlah sampai lupa Tuhan. Tu kata sabar, jangan ingat Tuhan. Tu maksud dia tu. Bukannya kata ia kena, tak apalah, baliklah. Tak apa. Kira halal. Bukan macam tu. Habislah. Cuma, tak payah. Ya, relax lah. Semua nampak Allah. Cakap boleh. Nak buat susah. Kau tahu tak, apa guna yang belah kanan tu, yang ketuk bunyi tu? Itu untuk signal nak bagi tahu kau nak kiri, kau nak kanan. Kau tadi nak kau nak kanan. Tapi tak bagi signal. Ke cacat? Tengok tangan tu ada. Tu dia marah. Dia hilang dah Allah kat situ. Hilang dah. Kalaulah dia sentiasa ingat Allah, itu orang tahap muhibbin dia panggil. Dia, kita boleh kata aulia Allah, para wali-wali Allah lah. Kita boleh? Ada?
Tengok nampak tak ada. Keluar surau, keluar masjid. Hilanglah Allah. Tengah sembahyang je Allah. Allah. Tu je. Akbar, bar bunyi, hilang lah. Melayang ke mana-mana. Lepas tu sembahyang tu automatik. Macam kereta kita auto. Tahu-tahu dah bagi salam. Assalam. Dah habis sembahyang lah. Dah fil alamin innaka hamidum majid dah. Kita ketika sembahyang pun tak ingat Allah. Ketika kat luar, tak payah sembang lah. Aku sentiasa ingat Allah. Tak payah. Ketika sembahyang pun kau 3-4. Dia selalu di 3-4. Maknanya dalam sembahyang pun tak boleh ingat Allah. Luar sembahyang tiba-tiba boleh kata ingat Allah. Sembang boleh ha. Jadi orang-orang muhibbin, awliya Allah biasanya, para wali-wali Allah. Dia sentiasa ma fi qalbi ghairullah, dalam hati dia sentiasa ada Allah. Dia melihat semua Allah, perbuatan Allah. Ataupun bahasa kata kejadian yang Allah takdirkan. Macam itulah kot kalau bahasa ni. Kalau bahasa kita tulis semua dia nampak af'al ataupun perbuatan Allah. Lebih tinggi daripada kita, dia kata semua tengok, semua nampak Allah. Jadi jangan salah faham pula lah maksud nampak Allah tu. Itu adalah peringkat muhibbin, peringkat awliya Allah, wali-wali Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tu wali-wali Allah. Tu wali lah, kita cerita pasal wali. Kita ni yang geng-geng kuali ni tak payah. Kita cukup sekadar martabat mukhlisin, orang ikhlas dah memadai. Kenapa kau buat ni? Takut dosa, takut neraka. Neraka tu kan makhluk Allah juga. Makhluk Allah pun aku takut sebab Allah ancam. Bila Allah ancam aku takutlah. Walaupun peringkat tu bukan peringkat muhibbin, tak payahlah kita nak berlakon-berlakon peringkat awliya Allah, peringkat muhibbin, peringkat ma'rifatullah, ma'rifah tu. Nanti kan duk berlakon je ma'rifat. Berlakon dia. Dia lakon-lakonkan ma'rifat tu. Ma'rifah kenal Allah tu dia berlakon-lakon. Jalan. Sedangkan orang yang sebenar, dia jadi sendiri. Dia tengok dia jadi sendiri. Mana boleh lakon-lakon benda tu? Mana boleh lakon jalan tunduk macam tu? Pegang tasbih lepas tu jalan. Tak boleh. Lakon tak lama. Kat belakang orang nak tengok. Tak ada belakang orang kalau intai kat rumah dia. Memang tak lah. Yang ada orang ni, yang asalnya para awliya Allah, dia bukan lakon. Dia jadi sendiri daripada hati dia. Kalau hati dia pen Allah aja, memanglah keluar, terzahirlah perkara tu. Jadi peringkat kita ni, peringkat mukhlisin ni seolah peringkat kita dengan Allah seolah-olah macam pedagang atau peniaga kita ni dengan Allah, macam peniaga. Tak cantik sangat sebenarnya, tapi sudah memadai lah bagi orang awam. Berbeza dengan orang wali-wali Allah, dia seolah-olah macam hamba. Liya'budun sungguh, jadi hamba sungguh. Kerana dia beribadah bukan nak syurga, tidak. Aku yang ibadah, kau masuk neraka pun masuklah. Sebab aku hamba, aku abdi, aku tak ada hak pun. Aku buat apa pun, kau nak letak aku kat mana-mana pun boleh. Kau nak letak aku kat neraka boleh, kat syurga boleh. Sebab aku ni hak engkau. Tu wali. Contohnya kursi. Kursi tu, kita buat kursi tu kita punya. Boleh tak kita nak buat 5 kaki? Boleh. Nak buat 3 kaki? Boleh. Nak buat 2 kaki? Jatuh lah. Tak kira lah, suka hati aku lah, aku punya. Aku buat. Jadi lepas tu elok-elok lagi boleh nak bakar? Boleh. Dah buruk boleh nak bakar? Boleh. Dah buruk sayang ada sentimental value, simpan atas lemari boleh tak? Boleh. Suka hati kita. Macam tu juga Allah tu suka hati dia. Walaupun kita baik, walaupun kursi itu punyalah baik dengan kita duduk motor yang kita pakai EX5 itu kita pakai daripada muda, daripada kecil, daripada remaja sampai ke dah kahwin duk pakai, tapi dah buruk lah yang Honda Samah yang bulat tu 50 tu. Kita sayang sebab apa? Sebab dia dah banyak bantu kita masa susah. Sekarang dah ada kereta besar, Alphard, Wildfire dah ada. Buat apa dah nak pakai mana? Ada orang tanam aja. Ada orang bagi orang. Ada orang dia relai dia jual. Ada orang dia biar macam tu kan. Ada orang macam-macam, dia bakar dan sebagainya. Suka hati kan? Dia punya. Tapi ada orang dia kata ada sentimental value lah. Aku naik motor ni lah pergi sini. Motor ni lah aku bisnes yang pertama sebelum aku berjaya. Ada lah. Jadi dia simpan elok-elok dekat store dia. Ada orang yang tak pakai dah, aku ambil lah. Semua boleh. Macam tu juga umpama kita dengan Allah. Allah nak buat kita apa-apa. Sebab pertama dia yang buat kita, dia cipta kita, dia bagi kita rezeki, dia bagi kita segala-galanya. Suka hati dia nak buat apa. Kalau bahasa suka hati lah. Allah tak ada hati. Bahasa tu. Ikutlah. Jadi bagi mereka para awliya Allah, dia mengatakan kalau aku ibadah, Allah nak masuk neraka pun memang hak dia. Kalau nak masuk syurga pun memang hak dia. Kalau nak jadikan maksudnya debu macam tu je, tak jadi apa-apa, tak dibangkitkan, tu pun hak dia. Tapi dia adalah janji-janji, itu cerita lain. Ceritanya sekarang ni, ya, nak buat apa pun. Itu
Auliaullah, para wali Allah. Kita ni macam pedagang, macam niaga. Ya Allah, aku nak ibadah ni tapi aku nak pahala. Macam ni. Kalau tidak aku tak nak. Macam tu lah lebih kurang. Aku nak ibadah ni sebab aku takut neraka ni. Kalau aku tak ibadah, kau masukkan aku dalam neraka. Kalau aku tak sembahyang, kau masuk aku dalam neraka. Jadi oleh kerana aku takut tu, jadi aku sembahyang juga sebab aku takut dalam neraka. Macam berniaga. Macam berniaga. Kalau tak bayar lesen gini-gini tak boleh berniaga, kena rampas. Jadi kita bayar, bukan ada ke orang bayar nak buat lesen tu, lesen berniaga tu ada kan dia bayar kata memang saya ni memang suka bayar. Nak bayar tak ada. Semua terpaksa aja. Kalau tidak tak boleh berniaga. Terpaksa. Walau ribu-ribu tu nak buat taksi lah. Taksi pun mahal juga dia punya permit dia tu. Semua tu terpaksa kita bayar. Api kita yang kita guna, air kita guna, tanah yang kita beli tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun kena bayar cukai tanah lah, cukai pintu, cukai apa segala cukai tu. Bukan dengan rela hati. Siapa ada rela hati? Semua terpaksa. Kalau tidak, itulah kita dengan kerajaan kita punya tu. Dari segi macam pedagang. Macam tu juga kita dengan Allah. Tapi tak sepatutnya lah. Tapi okey lah kot. Kita takut. Kita nak kepada pahala. Takut kepada dosa. Sebab tu kita nak ibadah. Itulah martabat kita. Martabat mukhlisin. Martabat orang awam. Wali-wali Allah tak macam tu. Saya cerita sebelum. Dia seolah-olah macam kita jaga anak. Anak kita ada 3 orang. Yang nombor 1 senang nak jaga. Yang nombor 2 senang nak jaga. Dia nak makan apa dia makan dia. Nasi dengan telur boleh. Kadang-kadang nasi saja pun boleh makan. Oh, anak nombor 1, nombor 2 ni. Lepas tu kadang-kadang kalau ayam. Tak ada ayam sudah. Tak makan pun. Dia makan biskut-biskut macam tu je. Senang jaga 2 orang ni. Tak ada penyakit. Kurak pun tak ada. Kudih pun tak ada. Tak pernah pergi hospital. Demam jarang-jarang. Demam. Bagi makan Panadol sebiji, 2 biji. Sihat 2-3 hari. Tak menyusahkan pun 2 orang. Tapi anak yang ketiga ni lain macam sikit. Allah uji ada penyakit apa dia panggil ni, paru-paru, maksudnya lelah, tak kena abuk sikit macam tu. Lepas tu batuk, sebab orang lelah ni kan dia ni kurang dia punya tu, daripada kecil, daripada lahir-lahir kena bagi susu yang special mahal pula tu. Abang-abang dia minum susu murah-murah aje, RM10, RM15, dia ratus. Lepas tu pula yang lain dapat susu sebotol pukul 12, pukul 11, tidur sampai pagi. Dia pukul 2 bangun, pukul 4 bangun, pukul 6 bangun. Sejak nombor 3 ni lahir, tak pernah pun mak dia ataupun ayah dia dapat tidur lena. Ayah biasa dapat tidur lena sebab ayah sabar. Kueng, sabar buat dia. Mak tak boleh sabar. Mak dia bangun. Ayah dalam bab ni memang terbaik lah. Kita respect lah ayah dalam bab ni. Dia memang sabar, dia tahap tinggi. Tahap dewa pun dia sabar. Menangis kuat. Tolak macam tu je. Awak dah pergi. Ataupun buat keras saja. Sabarnya ayah-ayah ni. Tapi ibu tak boleh. Ibu dia tak pernah tidur lena, bermula daripada dia lahir sampai kita katalah 7 tahun katalah tu. Lepas 7 tahun biasa dia makin kurang lah. 7 tahun tak pernah tidur lena, habis duit banyak, susah. Kena bangun malam selalu duit susu susah, nak jaga dia susah, makan ada yang boleh ada yang tak boleh. Abang-abang dia makan dengan telur boleh, dia tak boleh makan telur naik gatal, ada lah macam-macam masalah. Tiba-tiba nak cerita itulah kita yang kita duk gelak tadi tu, itulah kita. Okey, kemudian apabila umur 9 tahun ke 8 tahun 9 tahun dah boleh lah pergi kedai-kedai tu, dah beranilah dekat-dekat. 8-9 tahun tu dah berani dah ada kawan-kawan dah. Mak suruh belilah, pergi beli kicap kejap, kita nak makan. Kita juga yang nak makan, bukan kita, engkau juga nak makan. Aku bukan makan kicap sangat pun. Beli kicap kejap. Nah ambil RM2. Kicap apa? RM2 lah. Boleh lah. Nah RM2. Beli kicap kat depan tu, tak jauh pun, hati-hati lah jalan. Dia tak nak pergi. Dia kata upah. Kita kata apa? Bak upah berapa? Kalau RM2, harga RM2, upah pun RM2. Kau ingat apa? Grab apa? Food Panda kau ingat? Kita kan kata, aku jaga kau daripada kecil. Dah mula tu. Aku tak pernah tidur lena sejak kau lahir. Abang-abang kau slumber, relax aja. Tapi kau yang paling susah. Tiba-tiba aku minta suruh buat apa-apa sikit, kau minta upah. Itulah kita dengan Allah. Itulah kita. Allah bagi kita nikmat makan. Ingat, nikmat manis, nikmat pahit, nikmat masin. Itu cukup dah. Cukup dah yang itu, tak boleh balas dah. Tapi tiba-tiba kita nak sembahyang,
Pahala. Nak pahala. Kalau tidak tak nak buat. Haram, berdosa, baru tak buat. Kalau tak berdosa, buat, tapi takut tadi tu. Takut haram tu. Allah teruk kan kita. Sedangkan manis masin tu, kalau kita minum tak ada manis, memang tak boleh masuk. Makan tak ada masin, memang tak ada makna. Macam cerita Piramli tu kan, minum air kopi tak ada gula tu kan. Kena baling macam tu. Kuah tu tawar. Tak boleh masuk. Cukuplah sekadar masin, manis, pahit. Cukuplah sekadar pahit. Kena sedap juga kadang-kadang. Ada sikit pedas, ada sikit, semua cukup, baru sedap. Nikmat tu pun tak terbalas dah. Tiba-tiba tak kira nikmat lain lagi. Nikmat bernafas, nikmat tengok cantiknya, kalau pergi mana-mana tengok pemandangan, nikmat anak, nikmat isteri, nikmat macam-macam. Yang paling ketara, nikmat membuang. Tu paling. Yang benda yang masuk dengan benda yang keluar, mana yang boleh tahan? Nikmat tu kita tak sedar sebab kita boleh, kita ambil ni, kunyah-kunyah boleh telan. Lepas tu kita tak rasa. Cukup masa, rasa lain macam perut, duduk, keluar. Nikmat besar tu. Iaitu, kita tak pernah pun ambil. Tak pernah pun. Memang straight masuk. Kunyah-kunyah, terus telan. Buatnya naik, tonsil ke apa benda yang naik benda-benda kat ni, tak boleh telan. Waktu tu makan boleh, kunyah boleh, telan tak boleh. Kena pakai susu, masuk wire, macam tu. Sebab ada benda kat sini. Lagi teruk, kena tepuk-tepuk dah. Itu nikmat tu kita dah makan tu. Tiba-tiba suruh sembahyang, suruh buat ibadah sikit, nak ganjaran. Tu kita. Walaupun masih lagi peringkat mukhlisin, teruknya kita tu. Kita tak tahan masuk bilik air, terus boleh keluar. Najis boleh keluar. Sedangkan kalau nak dibandingkan perkara yang nak masuk dengan yang nak keluar, nikmat lagi yang nak keluar. Sebab yang masuk ni boleh tahan lagi. Yang nak keluar ni tak boleh tahan lah. Kalau kata kita duduk atas bas, kita kata bang, tak singgah RNR ke bang? Bas Express. Tadi baru lepas RNR, kau tidur ke? Alamak bang, dia berhenti kat depan, saya lapar bang. Kat depan tu ada RNR. Tak boleh, kita berhenti sekali je. Kalau berhenti bila nak sampai? Berhenti banyak kali. Alah, kau sabarlah sampai. Bang, saya lapar ni. Dia boleh tahan? Boleh, berapa jam sangat pun. Sampai stesen nanti, makan lah. Tapi kalau nak buang, bang, saya rasa dah hujung lah ni bang. Dah hujung lah ni bang. Agak-agak abang tu kata, kau tunggulah 3 jam je lagi. Memang berterabur dalam bah tu. Nikmatnya. Itu kalau boleh keluar. Boleh keluar. Kalau tak boleh keluar je. Ada orang. Nanti sekali kena gantung. Apa? Beg apa? Saya tak ingat lah istilah. Dia ada istilah tu. Beg tu, dia keluar najis ikut perut. Ikut perut lah. Dia tebuk perut. Keluar. Macam tu. Lepas tu ada tu. Najis dia. Maknanya, usus dia dah tak boleh nak pakai, lebih kurang macam tu. Ataupun kantung najis dia tu, semua duduk dalam tu. Maknanya, dubur dia tak berfungsi, tak keluar apa-apa dah kat situ, semua keluar kat tu. Dan tak boleh tahan. Dia keluar. Dia tak boleh tahan kejap, tak boleh. Sentiasa keluar sikit. Dah penuh tukar. Nikmat tu, nikmat besar tu. Kalau orang yang pakai tu, beg tu, orang pakai beg tu, dia tahu Allah payahnya nak hidup. Payahnya nak kena tukar apa sebagainya. Nikmat tu agak-agak terbalas ke kita. Nikmat tak pakai tu. Nikmat yang nak buang air boleh terus buang. Nak makan terus boleh makan. Nikmat pun tak terbalas. Tiba-tiba kita nak jadi pedagang, jadi berniaga dengan Allah. Nak berniaga itu, aku takut neraka. Sebab itulah aku buat. Kalau lah bukan balasannya neraka, aku buat aja. Aku nak ke pahala. Kalau tak ada pahala, aku tak buat. Teruknya kita. Sedangkan Allah bagi macam-macam nikmat dekat kita. Itu untuk kita sedar je. Tapi kalau kita nak juga berdagang dengan Allah, masih lagi peringkat mukhlisin. Orang ikhlas juga. Ikhlas, masih lagi ikhlas. Malah kata Imam Ghazali, bila bercampur ikhlas dengan tak ikhlas, macam mana? Biasa benda ni yang berlaku dekat cikgu. Boleh jadi kat imam, boleh jadi. Imam yang bergaji lah. Imam tak gaji tak ada lah berlaku. Bilal boleh jadi. Ustaz pun boleh jadi. Dia boleh jadi. Macam mana kalau bercampur? Yang ikhlas dengan tak ikhlas. Cikgu sekolah. Dia datang mengajar tu, kalau tak ada gaji agak dia datang.
Kata berkhidmat untuk anak bangsa. Nak bagi anak bangsa ni pandai. Tapi awak diterima untuk jadi cikgu di sekolah sekian kebangsaan, sekolah menengah sekian. Selama untuk 5 tahun pertama awak tak ada gaji. Nak kerja. Kata nak lillahi ta'ala menyampaikan ilmu. Awak mengajar Quran di sekolah, mengajar tafsir di sekolah, ataupun mengajar sejarah, atau mengajar bahasa, atau mengajar apa-apa lah. Tapi tak ada gaji. Nah, sekarang ni mengajar tu lillahi ta'ala ke nak ada gaji? Sekarang tu biasa berlaku. Campur. Dia bercampur di antara lillahi ta'ala ada juga, tapi ada juga nak habis nak makan apa? Masa yang diperuntukkan tu berapa jam tu, kalaulah tak ada gaji, baik aku buat kerja lain untuk aku nak menjara keluarga. Jadi oleh kerana itu makan tu perlu juga. Sekarang ni mengajar tu lillahi ta'ala ke tak? Dia akan bercampur. Ini biasa terjadi, dia akan bercampur di antara ikhlas betul, tapi yang nak kepada selain daripada ikhlas tadi, nak kepada habuan dunia ada juga. Maka kata Imam Ghazali, tak boleh cakap dia tak ikhlas lagi. Bukan senang nak cakap orang tak ikhlas lah. Bukan senang. Dia masih lagi tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Iaitu ditilik, ditengok. Yang mana ikhlas, yang mana kerana habuan dunia, mana lagi besar persen dia. Katalah 70% lillahi ta'ala, 30% sebab habuan dunia, dia masih lagi ikhlas. Jika 60%, 40% kerana habuan dunia, masih lagi ikhlas. Kata Imam Ghazali, 50-50 masih belum lagi boleh cakap dia tu tak ikhlas. Tak boleh. 50-50. 50 kerana nak lillahi ta'ala, 50% lagi kerana nak habuan dunia, nak gaji dan sebagainya. Masih lagi tak boleh cakap. Tapi bagi orang macam ni, dia tak ada pahala. Dan dia tak ada dosa. Sebab 50-50. Tapi jika nak kepada dunia tu lebih banyak, nak yang akhirat tu sikit aja, ataupun lillahi ta'ala tu 30%, nak kepada habuan dunia 70%, waktu tu barulah tak diterima amalannya. Kata Imam Ghazali macam tu. Malah bukan Imam Ghazali je, malah Ibnu Hajar Al-Haythami dia berbeza pendapat dengan Imam Ghazali. Dia kata tidak. Dia kata jika sekecil-kecil sekalipun, sekecil-kecil perkara, maksudnya dia ikhlas tu kecil. Yang tadi ikhlas tu separuh kan, ke bawah kan, tidak. 10%, 20% je ikhlas. Yang lain tu kerana habuan dunia. Masih lagi tak boleh nak kata dia tak ikhlas. Kerana faman ya'mal mithqal la zarrah, sebesar zarrah, khairan yarah. Kalau dia buat sebesar zarrah kebaikan, ikhlas tadi ada sedikit je, sebesar zarrah, ada kira. Wa man ya'mal mithqala zarrah syarran yarah. Kalau ada sebesar kat hati dia sebesar zarrah kejahatan pun dikira juga. Jadi ikhlas dia tadi ada sikit, masih lagi tak boleh kata dia tak ikhlas. Tapi Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia kata tak ikhlas dah tu. Dah habis dah. Maksud dengan habis tu iaitu barulah boleh kata dia tidak ikhlas. Apabila yang keduniaan ataupun habuan dunia dia nak lebih banyak dari segi hati dia. Jadi sekarang ni siapa nak cek hati dia? Boleh ke orang cek hati dia? Tak boleh. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita berhukum benda yang zahir. Wallahu yatawallas sarair. Benda yang dalam serah pada Allah. Kita tak boleh kata kita tahu engkau ni aku nampak tak ikhlas datang orang semayang engkau ni tak ikhlas. Tak boleh. Kerana ikhlas ni adalah rahsia dalam rahsia. Ikhlas ni adalah rahsia Allah. Ikhlas ni kita pun tak boleh nak tahu kita ikhlas ke tidak. Macam mana kita nak letak orang tu ikhlas ataupun tidak? Kita sendiri pun tak tahu kita ikhlas ke tak. Aku ni ikhlas ke tak? Tengok, entah ikhlas ke tak. Bahaya. Halusnya perbahasan ikhlas ni. Jadi oleh kerana tu, kita tak boleh nak kata orang suka-suka lah. Walaupun bercampur sekalipun tak boleh. Macam masa kami kat pondok dulu, kat kampung dulu, ada solat jenazah. Solat jenazah masih lagi bagi duit. Sini bagi duit tak solat jenazah? Tak bagi dah kan? Bandar tak bagi dah. Perbandaran kan? Ini majlis perbandaran kan? Bandar tak bagi. Kampung-kampung bagi duit lagi. Ada sampul. Imam dia banyak sampul 2, 3 kadang-kadang. Imam dia. Maknanya satu sampul satu. Ada RM5, ada RM10. Kebanyakan sekarang ni semua RM10 dah lah. Di kampung-kampung ada buat lagi. Sebab di bandar semua orang mengaji. Sekarang ni dah terbalik.
Di kampung dulu di kampung semua mengaji. Di bandar orang tak mengaji dulu. Sekarang di bandar semua orang nak mengaji. Di kampung pula yang kurang, masjid dia tak hidup, tak ada majlis ilmu. Dah terbalik dah. Jadi jika tak ada buat macam tu, orang tak datang sembahyang jenazah. Datang 2-3 orang tu. Jadi sebab apa orang tak datang? Sebab nak panggil budak pondok, nak panggil budak tahfiz, nak panggil orang yang pandai sembahyang. Jauh dia dia kena tinggal kerja dia, kebun dia, getah dia. Dia kena datang, ada minyak dan sebagainya. Sebab tu lah kena ada duit tu untuk ni. Kalau tak ada tu, macam mana baik aku buat kerja aku, nak getah. Jadi ada satu sampul tu, waktu tu lah saya ingat satu sampul tu RM10. Makmum imam dia dapat 2 sampul RM20 waktu tu. Lepas tu orang duk kata semayang jenazah tak ikhlas. Dia kata tak ikhlas sebab nak sampul, kadang-kadang dapat kain plekat, tak ikhlas. Boleh kata macam tu? Tak boleh. Malah lagi teruk dia kata tak. Kau pergi pasar malam tak? Pergi pasar malam. Dekat pasar malam ada jual kepak ayam tu RM4-10. Kepak ayam sedap, yang madu, kepak madu kan. Kepak ayam je sedap, 4-10. Dekat surau masjid pun ada, dia kata. 4 kepak RM10 juga. 4 kepak RM10. Takbir 4 kali. Allah, RM2.5. Allah, kurang ajar tu. Allah, 3 kepak, 4 kepak. Keluar, tunggu kat situ. Tuan rumah tak ada, waris jenazah tak ada, siap tunggu lagi. Marahnya dia tu. Dia kata 4 kepak, RM40 juga. Dekat pasar malam pun ada, dekat masjid pun ada, dia kata 4 kepak RM10. Sedap, dia kata kat kami. Kami datang jauh, dekat 30 km. Waktu tu lah. 30 km. Datang. Lepas tu datang pula naik kereta. Kereta waktu tu Datsun Wahulu. Tu Datsun Wahulu. 120. Tak ingat lah. Y 120Y kan. Kat Datsun tu. Buruk lah maknanya. Waktu tu. Lepas tu pergi tu minyak. Sikit-sikit ambil minyak. Tuan kereta tak payah buat minyak. Tuan kereta. Biasalah tu. Pergi punyalah jauh. Tinggal pondok. Tinggal kerja lah senang cerita. Maka masa mungkin pergi balik keseluruhannya 2 jam hingga 3 jam. Ada dalam kereta tu 5 orang. 10-10 RM50. Tak kaya pun Tolak minyak, tolak apa sen je dapat. Sedap dia kata. Budak-budak sekarang, bukan budak-budak lah. Dia kata orang semayang solat jenazah sekarang sama je macam kat pasar malam jual. Lelong-lelong. 4 kepak RM10. Bila kita tak faham. Dia masuk dalam kereta tu baru menyumpah. Kau ngajar. Baru aku faham. Dia kata apa benda? Kau faham tak? Kata. Apa dia cakap tu? Muda-muda ada dalam 4 orang. Seorang je yang berumur sikit lah. Waktu tu umur dia 50-60 dah waktu tu. Dia seorang je faham. Kita tak faham. Kau faham apa dia cakap tu? Kata kepak. Apa kepak? Apa kepak? Beli kepak lah. Kepak madu lah kat pasar malam. Lepas dah naik kereta baru dia cakap. Kalau dia tak cakap awal-awal memang kena orang tu. Kereta datang jauh-jauh. Dia kata kita nak 4 kepak RM10. Itulah. Jangan sedap-sedap kata kat orang lah. Macam Cik Yasin kan. Cik Yasin baca tahlil yang pergi rumah orang tu. Lapar tu. Orang surau, orang masjid lapar. Kalau orang tak datang, kosong rumah baru tahu. Dia kata lapar. Ada orang mulut macam ni. Sebab dia kata dia nampak tak ikhlas. Nampak kan tak ikhlas tu? Iaitu nampaknya macam mana? Lepas sembahyang jenazah, tunggu tu dapat. Nampak luaran. Pergi sana, tengok ada tahlil, ada yasin, baca rumah orang. Lepas tu makan. Nampak tak macam tak ikhlas? Nampak aja. Seolah-olah macam tu. Tapi semuanya dalam. Dia, tuan rumah, nak baca Quran dan sebagainya, lagi bagus cari orang surau masjid. Orang surau masjid lah selalu semayang, selalu apa? Mestilah doa dia, mestilah bacaan dia. Betul dan mantap. Ajaklah mereka orang baik. Kemudian lepas dah ajak orang datang, bagilah makan. Lepas tu niat, makan tadi, hadiah pahala dia untuk si mati lah yang dia nak buat tahlil untuk siapa. Kemudian pula yang baca tahlil ni baca elok-elok ada pahala. Dia niat juga pahala untuk ni. Masing-masing lah. Ada lah. Lepas tu dia bagi makan lah. Kalau dia tak bagi makan, balik lah kan. Dia tak payah datang. Tu je. Tu aja. Tapi bukannya harap nak makan sangat. Tak ada pun. Bukan macam tu pun. Masing-masing dia ada masing-masing. Jadi sebab tu lah bahaya ikhlas ni rahsia dalam rahsia. Kita pun tak tahu kita ikhlas ke tak. Nak menilai keikhlasan orang lain tak boleh. Ikhlasnya kita dengan Allah je. Tak ada kena-mengena dengan orang. Tak ada kena-mengena. Kita nak bergerak, dia sekarang nak bergerak. Nak masuk toilet. Kalau belah-belah Selangor KL ada sampai RM1. Nak buang je pun RM1 kena. Kalau kat KLCC tu RM1.50.
Mak ai. Nak buang je. Tiba-tiba nak buat hal-hal agama tak boleh. Kena ikhlas macam tu. Tak boleh macam tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bila dilantik menjadi khalifah yang pertama kan. Mula dilantik Sayyidina Umar sebenarnya. Tapi Sayyidina Umar undur diri. Dia kata, siapa aku nak menjadi khalifah selepas kewafatan Nabi. Waktu tu baru 2 hari, lebih kurang 2 hari. Dia wafat 2 hari. Lepas tu ada mesyuarat lah, kita panggil undian lah. Nak pilih siapa ni? Sebab Nabi tak pilih. Nabi tak kata bila aku tak ada nanti, tak ada. Macam tu. Kau pilih sekian-sekian. Tak ada. Aku buat pilihan, yang terpilih adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi Sayyidina Umar kata, siapa aku nak ambil Sayyidina Abu Bakar punya tempat? Kerana ketika Nabi SAW sakit, yang dia suruh jadi imam Sayyidina Abu Bakar bukan aku. Aku ada kat belakang. Dia suruh Abu Bakar naik ke depan. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar naik ke depan jadi imam. Imam. Jadi kalau imam pun nak bertemu Allah pun dia ketua, tiba-tiba ni dunia. Takkan aku nak jadi ketua. Dia lah jadi ketua. Maka dia undur diri. Sebenarnya dia dapat banyak. Dia dapat undian yang banyak. Akhirnya saya nak Abu Bakar As-Siddiq dia jadi selama 2 tahun lebih je. Lepas tu dapat Sayyidina Umar memang berpuluh tahun lah, lebih 10 tahun ni. Kemudian lepas dia jadi tu, dah dilantik tu, maka bermula 2 hari tu. Ada riwayat kata 3 hari pun ada. Lepas pada tu baru diuruskan jenazah Nabi. Maksudnya ketika tu Sayyidina Ali dia tak masuk dalam pemilihan tu. Dia duduk jaga tu lah. Kemudian baru Sayyidina Ali urus perlahan. Dikebumikan lepas pada tu. Maknanya 2 hari, lewat 2 hari. Lepas dah dia tu semua habis semua pengkebumian makamnya Nabi SAW. Lepas tu dah settle semua, maka esok tu kenalah buat kerja. Dah lantik jadi khalifah PM. Jadi PM lah kita kata, presiden khalifah yang pertama nak buat kerja. Tapi bila nak buat kerja, mestilah ada orang mai ambil. Macam biasalah kan, orang besar mesti ada orang iring. Dulu orang iring Nabi, sekarang nak kena iring dia. Dia tu dia Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila Sayyidina Umar dan pembesar-pembesar nak mengiringi ya, orang paling besar. Dan pula tu bukan hanya Jazirah Arab je, boleh kata akhirnya jadi 2/3 dunia. Waktu tu dah 1/3 dah. Besarnya kerajaan tu. Takkan pergi jalan kaki seorang-seorang. Dia kena ada iring. Nak tengok, dia tengok Sayyidina Abu Bakar turun daripada rumah dia tu, ada satu kayu, bawa, lepas tu ada macam kain, bungkus kain besar, dalam tu semua ada kain. Macam tu. Macam orang nak pergi berkelana atau macam tu. Dalam tu penuh kain. Dalam tu. Kau nak pergi mana ni? Sayyidina Umar tanya. Aku nak pergi pasar jual. Rumah aku nak makan, anak aku nak makan. Ui, janganlah. Dia cakap, siapa engkau meniaga? Habis aku nak cari duit. Engkau meniaga, siapa nak uruskan negara? Banyak tu yang sana perang, tak tahu yang sana nak kalah, nak hantar askar lebih ke tidak, yang sana tak bayar zakat, nak kena pergi perang ke tidak. Macam-macam ni masalah ni. Engkau dah sibuk. Tak apalah, aku datang tengah hari nanti. Tengah hari nanti aku dapat RM2-3 bahasa kita sekarang dapat RM2-3. Lepaslah lauk dekat rumah aku. Nanti aku pergi tak boleh lah. Kita ni kerajaan besar ni. Akhir sekali, kalau macam tu, aku nak suruh apa? Bermula daripada tu lah cadangan Sayyidina Umar Al-Khattab supaya diambil sedikit daripada duit Baitul Mal lah, kita kata duit negara tu Baitul Mal untuk bayar gaji dia. Bermulalah daripada situlah bermulalah. Walaupun ada gaji, belum tentu orang tu tak ikhlas. Belum tentu. Kerana gaji tu nak ganti masa dia. Kalau tanpa gaji yang ada ataupun imbuhan yang dia dapat, kalau tanpa imbuhan, dia akan pergi kerja. Dia tu, kita lah pula ni cerita ni. Orang yang terbabit dengan perkara ni, dia akan pergi kerja untuk cari duit. Bila dia kerja cari duit, siapa nak buat kerja dia tu? Kalau dia pendakwah, siapa nak dakwah? Sebab kalau tidak, siapa nak bagi makan anak isteri? Kalau dia cikgu, siapa nak ajar anak orang yang sibuk kata cikgu tak ikhlas tu? Siapa nak ajar anak kau? Sebab cikgu yang nak jadi cikgu tu tak boleh ambil duit kan? Nanti tak ikhlas. Jadi kena kerja. Jadi sekarang siapa nak jadi cikgu? Kalau macam tu, siapa nak ajar Quran? Kalau aku ngajar Quran boleh, tapi anak bini aku nak makan apa? Baik aku kerja. Sebab itu wajib. Ajar Quran tu kau punya pasal kau carilah sendiri. Aku peduli apa? Aku nak akhir sekali siapa nak ngajar Quran? Habis. Hancur. Kerana tu jangan sedap-sedap hatilah. Sedap-sedap sikitlah berkaitan dengan perkara tu. Jadi janganlah kita duk tengok orang ni ikhlas ke tidak.
Walaupun nampak rupa macam tak ikhlas. Rupa macam tengah tahlil tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebab dia tengok ayam tu. Tulang ayam, ini power kat depan dia. Aku nampak ni tulang drumstick ataupun peha ayam tu aku nampak sikit. Yang sana aku nampak macam tak best sangat, tak ada ayam tu. Dia lagi kuat. Nampak je macam tu. Tak boleh cakap. Yang pasti mungkin dia ikhlas, mungkin tak ikhlas, serah dia dengan Allah. Kita tak payah nak sibuk-sibuk nahnu nahkumu bizawahir. Tapi yang pasti, yang garanti ada masalah dia. Orang yang sedang mencongak-congak tu garanti ada masalah. Aku tengok tak ikhlas. Orang tu. Orang yang mencongak-congak tu confirm ada problem hati dia. Orang yang dia congak belum tentu. Mungkin betul tak ikhlas, mungkin ikhlas. Ada kemungkinan lagi, bergantung dia dengan Allah. Tapi orang yang sedang mencongak-congak tu garanti ada mazmumah dalam hati dia. Ada kanser dalam hati dia. Garanti. Kalau orang yang tak ada kanser dalam hati dia, dia takkan tengok orang, dia akan tengok diri dia sendiri. Allah tutup aib aku, nasib baik dah. Aku nak marah orang buat salah sekalipun, cara dia tegur tu bukan cara dia tegur seolah-olah macam dia tak pernah buat salah. Tapi ada orang, dia tengok salah je, dia tengok sikit je, dia tegur macam seolah-olah dia tak pernah buat salah. Pum. Sepatutnya masa kita nak tegur tu, kita tengok diri kita dulu. Teruknya aku gini-gini, dia seorang dia tahulah. Dia tahulah dia duduk dalam rumah dia macam mana. Dia tengok ni, tengok dalam ni, dia tahu dia tengok apa. Dekat dalam surah masjid tak tengok Quran. Quran je ada, buka Quran. Kat rumah dia tengok apa? Dalam bilik dia tengok apa? Masing-masing tahu masing-masing lah. Jadi ketika dia tengok orang tu buat salah, kalau ada orang budak-budak ataupun orang-orang tengok benda tak elok, dia nak tegur tu, dia tengok dulu diri dia. Aku pun macam lebih kurang macam tu, tapi aku nak tegur ni. Okay. Masa dia tegur tu, agak-agak dia boleh tegur macam, kau ni apa? Tak ada. Dia akan cakap seolah-olah macam dia pun salah juga. Aku bukan nak tegur, tapi tak adalah. Tapi sebab apa? Dia pun, aku tahulah aku macam mana. Jadi kalau kita nak tegur kan, jangan seolah kita tegur orang tu macam kita tak pernah buat salah. Kita ni, kalau Allah buka aib kita, ataupun kalau Allah bagi aib kita, dosa kita ada bau, busuk, kohong kita ni. Kalau Allah kata dosa berbau, pakat-pakat jauh daripada kita. Busuk lah tu, maknanya banyak dosa. Jika Allah buat macam tu, pakat-pakat tak nak duduk dekat kita. Saya tak berani nak duduk atas ni. Tak berani nak bercakap. Busuk apa? Bau dosa. Allah tutup. Bila Allah tutup aib kita, tiba-tiba aib orang terbuka. Nasib baik kita je Allah tutup. Jadi kita boleh ke nak belagak macam tu? Tak boleh je. Cakap seolah-olah macam kita pun lebih kurang tu juga. Cara tu. Sikit lah. Sebab saya tengok banyak dalam Facebook. Bila tengok orang salah, mentang-mentang lah dia boleh orang tak nampak muka dia ke, ataupun orang tak boleh cakap direct dengan dia, mentang-mentang lah macam tu, dia bantai tangan, ini apa ni, gini, marah-marah sedap, dia cakap seolah-olah dia tak pernah buat salah. Cara dia cakap tu seolah-olah dia tak pernah buat salah. Ish. Moga kita dijauhkan lah daripada perangai macam tu. Wallahu a'lam. 8.30 dah. Memang saya nak berhenti 8.30 pun. Tangguh dulu, habislah yang lepas dengan yang kali ini, maka sempurnalah berkaitan dengan tauhid secara umum lah. Kemudian fiqh, dan hari ini tasawuf, jaga hati, penjagaan hati sikit. Kita tangguh dulu. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka الذين آمنوا وعملوا الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله.